Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pada pagi ini saya akan menyampaikan kuliah hadis daripada kitab Riyadhus Salihin yang sepatutnya diadakan di Masjid Batu 16 Sarawak, ya, anjuran Biro Muslimat masjid tersebut dengan kerjasama Wanita Ikram Hulu Selangor. Tetapi kerana masalah yang tidak dapat dielakkan, kita gantikan kuliah di masjid itu dengan siaran atas talian di FB, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat mengambil manfaat daripada apa yang akan kita baca sebentar nanti, insya-Allah, ya. Jadi siapa yang ada memiliki kitab hadis Riyadhus Salihin susunan Imam An-Nawawi, bolehlah buka kitab tersebut, ya. Kita akan baca daripada bab Al-Mujahadah, dan ini merupakan siri yang kalau tak salah dah yang ketiga, ya, dalam bab Mujahadah ini, di mana pada hari ini kita akan sambung hadis yang ke-9, insya-Allah. Nampaknya belum ada yang masuk, yang muslimat dari masjid pun belum dah masuk atau tidak, wallahu alam. Tak nampak ada yang menonton ni. Wanita Ikram Hulu Selangor pun, wallahu alam, mungkin belum sampai lagi. Tak mengapa, kita akan teruskan juga, kerana menghormati masa yang telah kita janjikan, iaitu bermula daripada 10 pagi, insya-Allah. Okey, bab Al-Mujahadah telah pun kita bincang 2 kali sebelum ini, bermula daripada hadis pertama hingga hadis ke-8, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan terus sambung hadis yang ke-9, insya-Allah. Hadis yang ke-9 ini daripada Ibnu Mas'ud, ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamamta bih qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, muttafaq alaih. Jadi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Saya solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Maksudnya di sini solat malam lah, ya, solat sunat malam. Dia pun tak cerita ini solat ini dilakukan sama ada di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam atau di masjid, ya, tak diterangkan di mana solat itu ditunaikan. Cuma dia menyebut bahawa beliau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam. Dan beliau pun tak ada mengaitkan sama ada tak orang lain bersama beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam ni. Cumanya dia cuma menyentuh tentang dirinya sahaja, ya. Beliau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam.
Jadi apa yang dia nak cerita? Fa'atalal qiyamah. Nabi memanjangkan qiyam. Maknanya panjang lebih dari biasa lah ni. Ya, wallahu alam. Berapa lama Nabi qiyam tu? Yang kita dengar hadis sebelum ni, Nabi baca 3 surah. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Mungkin tambah lagi surah Al-Ma'idah agaknya, wallahu a'lam. Jadi fa'atalal qiyamah. Nabi panjang sangat berdiri. Lebih daripada kebiasaan barangkali. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni muda, ya, berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah beliau lebih kuat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'atalal qiyamah, Nabi panjang sangat berdiri ni. Hatta hamamtu bi amri su'in, sehingga aku terlintas. Ya, terlintaslah. Hamamtu ni maknanya terlintaslah. Kita kata terfikir, ya. Tak fikir lagi, terlintas, ya, lintasan. Hamamtu ni macam lintasan lah. Hamamtu bi amri su'in, dengan sesuatu yang yang tak elok. Jadi dia tak sebut apa dia kata sehingga dah panjang sangat berdiri ni, sehingga dia terlintas dengan perkara yang tak baik. Su'in perkara buruk lah, buruk. Jadi bila dia sebut sehingga dia terlintas sesuatu yang tak elok, yang tak baik, qila, orang yang mendengar pun tanyalah, nak tahu kan apa benda tu. Wa ma hamamta bih, apa yang kamu terlintas? Yang kata tak baik tu apa? Dia jawablah, qala, tak adalah berahsia. Ya, qala hamamtu an ajlisa wa ada'ah, iaitu saya terlintas nak duduk dan nak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan solatnya. Maknanya terlintas nak berhenti dari solat lah. Jadi itulah apa pengajarannya yang kita dapat daripada sini. Jadi maknanya Nabi sangat kuat, ya. Sangat kuat. Maknanya Abdullah bin Mas'ud yang muda pun hampir tewas dengan kekuatan Nabi SAW. Ya, sudah tentu kekuatan dia bukan hanya daripada kekuatan fizikal dia, tapi dia lebih kata tentulah yang lebih kuatnya adalah kekuatan mental dan spiritual dia. Okey, ya, sebab orang kata kita ni kalau ndak seribu daya, betul tak? Jadi bila kita berkehendak, maka kita akan mengerahkan segala daya yang ada pada kita untuk melaksanakan apa yang kita kehendaki tu. Kemudian bila dia kata terlintas sesuatu yang tak baik, yang itu menunjukkan dia kata apa? Tidak apa orang kata apa dia dalam syarahnya di sini meninggalkan imam itu adalah sesuatu yang tak baik lah, kan, sesuatu yang tak baik. Jadi maknanya sepatutnya ya, pengikut ni kena ikutlah apa yang dibuat oleh imam tu. Jadi kalau niat nak skip, ya, nak tinggalkan imam, itu adalah sesuatu yang tak baik. Tu dia kata terfikir sesuatu yang tak baik. Maknanya yang baik tu taatlah, ikutlah apa yang dibuat oleh imam itu, selagi mana imam tak buat benda yang salah. Jadi sepatutnya pengikut kena ikutlah, ya, apa yang dilakukan oleh imam. Dan kemudian dari segi hukum solat, ya, ulama kata sebenarnya kalau makmum ni dia tak mampu, ya, nak meneruskan solat bersama imam, kalau terlalu panjang, memang harus untuk dia mufaraqah lah,
ya, untuk dia mufarakah. Itu tak haram. Maknanya kalau sekiranya memang Ibnu Mas'ud benar-benar tak mampu untuk meneruskan solatnya, maka dia boleh berhenti, ya, ataupun mufarakah, buat sendiri, ya, itu boleh. Tapi Ibnu Mas'ud tak buat juga, walaupun dia dah rasa macam rasa nak tinggal je kan. Sebab itu menunjukkan dia jaga adab dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ni juga, yang bila Ibnu Mas'ud cakap dia terfikir, dia terlintas sesuatu yang tak elok, tapi dia tak cerita, tak jelaskan apa lintasan tu. Kemudian sahabat tanya, apa yang kamu terlintas tu? Itu dalam huraian ni disebut, namanya kita, kalau orang cerita kat kita sesuatu yang kita tak faham, ya, sesuatu yang macam ada sesuatu yang disembunyikan ke, dan kita nak tahu, tak salah untuk kita bertanya. Jadi sebab bila Ibnu Mas'ud kata terfikir sesuatu yang tak baik, jadi orang yang mendengar ni dia tak faham apa dia yang tak baik tu. Jadi mereka tanya apa dia. Itu menunjukkan harus kita bertanya, meminta penjelasan. Sekiranya orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita itu menyembunyikan sesuatu yang kita tak faham, jadi harus bertanya. Tak adalah kata apa ni, menyebut nak tahu hal orang, ya. Orang tak nak cerita tu tak payahlah. Artinya sekejap, ya. Assalamualaikum. Ya. Ha? Ustazah ni tengah online ni, tak nampak ya? Ustazah dah mula pukul 10. Okey, ya. Tadi rupanya ada orang tanya Ustazah jadi online ke tidak. Mungkin beliau tak perasan, ya, Ustazah dah mula online. Okey, insya-Allah kita teruskan. Beliau tak perasan, ya, Ustazah dah mula online. Okey, insya-Allah kita akan teruskan tadi. Harap-harap yang bertanya tadi dah dapat tonton bersama, insya-Allah, ya. Okey. Apa hadis tadi? Ibnu Mas'ud bercerita tentang dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat pada satu malam. Jadi Nabi baca terlalu panjang sehingga beliau sendiri terlintas sesuatu yang tak baik. Lalu sahabat bertanya apa lintasannya itu. Jadi dia menjelaskan bahawa dia terfikir, terlintas untuk duduk dan tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan solatnya. Jadi kita telah terangkan beberapa pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis tu. Jadi hadis ni adalah hadis sahih muttafaq alaih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi apa kaitan hadis ini dengan bab mujahadah? Iaitu nak mengajar kita lah kan, nak buat sesuatu yang baik itu kena bersungguh-sungguh, ya, kena bermujahadah. Maknanya mujahadah lawan kelemahan kita, lawan nafsu kita, lawan kehendak untuk bermudah-mudah, ya. Maknanya kena guna banyak, kata apa, kena push lah kan. Rasa lemah, kuatkan, rasa macam malas-malas, lawan, macam itulah kan. Jadi kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam itu bukan saja-saja nak melepaskan tanggungjawab solat, ya, tapi Rasulullah memang bersungguh-sungguh sehingga berdiri lama, hatta sahabat sendiri pun rasa tak
tak mampu nak bersama-sama dengan baginda. Okey, jadi itulah pengajaran yang kita dapat ambil, bahawa untuk menunaikan suatu tanggungjawab, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Ya, jangan hanya orang kata apa? Cincai-cincai ataupun ala kadar, ataupun asal buat, kan. Jadi buatlah dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah, sesuai dengan tajuk kita, mujahadah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-10, Al-Ashir. Hadis yang ke-10. Kalau ada yang nak bertanya, boleh juga ya, tulis dekat ruang komen tu. InsyaAllah kalau saya terpandang, saya akan cuba jawablah, insyaAllah. Okey. Hadis yang ke-10 daripada Anas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud, Anas ni adalah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Banyak jasa mereka kepada kita. Kalaulah mereka tak cerita, ya, apa yang mereka alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah sukar untuk kita memahami dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya ikut Nabi. Jadi macam mana kita nak ikut kalau kita sendiri tak tahu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ini, yang antaranya Ibnu Mas'ud dan Anas, Abu Hurairah dan lain-lain, ya, yang banyak yang rajin menyampaikan, maknanya daripada mereka kita dapat banyak maklumat-maklumat, ya, ilmu yang benar, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal kita lah kadang-kadang tak mampu nak ikut, ataupun bukan tak mampu, ya, tak menyungguh. Tak menyungguh. Jadi kalau boleh, kita bila kita dah tahu macam mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi ajar, maka sama-samalah kita berusaha, ya, untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah, supaya lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, jadi hadis yang ke-10 ini daripada Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni antara hadis yang masyhur. Saya percaya semua orang memang dah tahu hadis ni. Boleh kata jarang orang Islam yang tak pernah dengar hadis ni lah, ya. Mungkin ramai sangat yang hafal, tapi tak apalah, kan. Alhamdulillah, kita ingatkan lagi, insya-Allah. Ya, an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Yatba'ul mayyita salasatun, maknanya mengikuti mayat 3 perkara. Ikut pergi kubur lah ni maksudnya. Semua kita akan jadi mayat, kan. Semua kita akan jadi mayat. Kita hari ni belum mayat, esok lusa, tak sekejap lagi kita akan jadi mayat. Bila kita jadi mayat, tak ada siapa yang nak simpan kita. Siapa pun tak akan simpan kita. Orang yang paling sayang pada kita, dialah yang akan bawa kita ke kubur. Betul tak? Kan? Jadi semua kita akan jadi mayat. Jadi yasba'ul mayyita salasah. Jadi yang akan ikut mayat ni, ikut kita lah. Bila kita dah jadi mayat nanti, apa dia? Tiga perkara ikut, mengiringi kita ke kubur. Semua pergi sampai ke kubur, tiga-tiga ni. Dia kata, iaitu siapa? Ahlu, keluarga lah. Siapa lagi, kan? Kalau kita ada suami kita, ada anak-anak kita, ada adik-beradik, ada mak ayah. Itu yang utamalah. Takkanlah keluarga pun tak hantar, kan?
Kalau tak ada keluarga yang hantar, paling tidaknya keluarga saudara se-Islam. Sebab itu dia jadi fardu kifayah. Kalau kita tak ada saudara mara, tak ada suami, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada adik-beradik, tak ada mak ayah, jiran, ataupun kalau mati di tempat asing pun, paling kurang saudara se-Islam. Itu kira keluarga lah tu, ya. Keluarga darah daging ataupun keluarga saudara seagama. Okey. Jadi satu yang akan mengiringi kita adalah ahli keluarga. Yang kedua, harta. Harta ni apa ya? Harta yang akan ikut kita ke kubur, harta apa? Saya pun tak boleh buat contoh. Sebab apa? Sebab dari rumah ke, dari surau ke, orang dah bungkus kita dengan kain kapan. Naik van jenazah kan. Jadi harta yang apa yang akan bersama tu, saya nak buat contoh, tak terfikir. Apa dia harta? Tapi tak apalah, Nabi dah sebut dia ada lah kot. Saya ni tak terfikir nak buat contoh apa. Harta yang akan ikut kita ke kubur tu. Harta apa tak ada buat. Sebab tak ada dah kan. Tapi mestilah ada sebab Rasulullah SAW sebut. Mungkinlah kalau orang yang ada pangkat kebesaran ke apa, orang pun usung lah sekali bersama mayat tu, nak tunjuk dia ni ada pernah dapat apa, gelaran Datuk ke, Tan Sri ke, Puan Sri ke apa, Datin Paduka ke apa, wallah alam, saya pun tak tahu. Saya tak pernah tengok orang bawa jenazah orang yang ada pangkat-pangkat ni, dibawa ke sekali benda-benda Allah tu. Jadi tapi Nabi kata ada 3 lah yang ikut ni, iaitu apa dia, keluarga, wa maluhu, harta, wa amaluhu, wa amaluhu, dan amalannya. Amalan ni tak ada siapa nampak lah, sebab tercatat dalam buku catatan para malaikat. Amalan ni semualah yang kita pernah lakukan sepanjang hayat kita. Tak kira lah yang baik ke, yang buruk ke, semua akan pergi bersama kita. Pergi bersama kita. Jadi ada 3. Okey. Yang akan mengiringi kita ke kubur. Ni tempat singgahan kita ya, kubur. Okey. Ahli keluarga, harta, dan amalan. Fayarji'u ithnan. Sampai ke kubur, kita pun dimasukkan ke dalam liang lahat tu dan di kambus. Kita terbaringlah kat situ. Yang 3 pergi tadi akan balik 2. 2 daripada 3 yang mengiringi kita akan pulang. Wa yabqa wahid, yang akan tinggal bersama kita selain diri kita, 1 yang akan tinggal. 3 yang pergi tadi, 2 balik semula, 1 tak balik. Dia menemani kita. Alhamdulillah ada yang menemani ya. Jadi apa dia yang balik? Apa dia yang tak balik tu? Ya. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang balik keluarga dan harta. Jadi keluarga, tak ada seorang pun keluarga yang sanggup tunggu kita ya. Suami kita yang bersama kita, orang kata dulu kata sehidup semati ke apa kan. Dia duduk menemani kita bertahun-tahun, berpuluh tahun dah. 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun kahwin. Dia hantar kita ke kubur, kita masuk dalam tu, dia balik. Tak tunggu kita, Masya Allah. Tak ada. Yang paling rapat, orang kata, dalam hidup ni, orang yang paling rapat tu pasangan suami isteri lah, bukan? Anak-anak tu rapat lah juga. Tapi anak-anak pun dunia ni pun dah tinggalkan kita dah. Bila dah berumah tangga, mana duduk dengan kita? Adalah yang duduk kan. Tapi biasanya tak duduk dengan kita lah. Yang akan kekal menemani kita dalam dunia ni
Pasangan je lah kalau ada, selagi tak mati kan. Jadi bila seorang mati, dihantarlah ke kubur. Ada nak tunggu kita kat kubur tu? Tak ada. Balik. Adalah yang setia kan. Hari-hari pergi ziarah kubur pasangan dia. Tak miss. Kalau yang suami ya kan. Ada kita baca kisah bertahun-tahun. Tak pernah miss. Hari-hari pergi ziarah kubur isteri. Masya Allah. Kan? Itu hal dia lah kan. Tak adalah nak komen apa-apa. Tapi maksudnya dia tak teman kita dalam kubur tu akan balik. Jadi siapa pun ahli keluarga kita, suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, mak kita ke, yang paling sayang pada kita pun tak akan tunggu kita bersama Allah. Sunyinya kan dalam kubur tu. Aduh, akan balik. Dan harta, tak tahulah harta apa yang ikut tadi. Saya betul tak buat contoh tadi kan. Katalah ada harta yang ikut juga ke kubur. Harta pun tak boleh duduk kat situ juga. Tak ada orang kan bawa duit banyak-banyak, tanam sekali dengan mayat tu. Apa kan, nak beli apa kat dalam kubur tu, tak ada orang jual pun. Kalau tak laku pun duit tu, membazir je kan nak tanam dalam kubur tu. Baik bagi ke orang ya. Orang boleh ambil manfaat. Jadi sebab, dan lagi pun dia dah tak jadi harta kita dah. Sekali kita hembuskan nafas terakhir, jadi segala harta benda ni bukan lagi milik kita. Dia dah jadi milik waris. Jadi tak boleh ditanam bersama dalam kubur tu. Tapi ada juga yang tahulah, ada penganut agama lain kan yang tanam. Tapi kalau dia tanam sekali harta pun, duit pun bukannya duit betul tu tak. Palsu je. Dia pun bukannya tak cerdik kan nak tanam duit betul sekali tu. Mesti duit palsu je. Kan, jadi maknanya tak ada benda kan. Ada benda. Jadi yang tak balik apa? Waya beka, yang tinggal, yang menemani kita, amaluhu. Masya Allah. Inilah kalau ada amal. Ada amal. Amal inilah yang akan menemani. Jadi kita bayangkan ya, kalau kita nak sesuatu yang menemani kita. Kalau kat dunia ni kan, kalau ada dua orang yang kita nak teman kan. Kalau kita nak yang menemani kita ni, yang dapat menghiburkan kita, menyenangkan kita, melindungi kita, ataupun yang menyusahkan kita. Kan? Macamlah kalau katakan, kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah, kita nak teman. Ya kalau orang bagi kita, ni ada seorang budak nakal, teman kita. Seronok kat kita. Menyusahkan kan. Kita nak teman ni, nak senangkan hati. Tapi dia bagi letaknya budak nakal. Di kacau itu, kacau ini, ganggu kita itu, nak ini, kan menyusahkan. Baiklah tak ada teman, betul tak? Tapi kalau ada budak yang baik, yang dapat tolong kita nak air, dia tolong ambil air, kita rasa lengah-lengah tolong picit, itulah barulah teman yang betul-betul senang kan. Kita rasa sunyi, dia ajak borak, berbual, bercerita-cerita, macam tu. Jadi sekarang kita bayangkan, kita dalam kubur tu seorang-seorang. Allah, aduh, teringatnya sunyi sangat-sangat kan. Jadi ada yang akan teman ialah amal. Jadi amal macam mana tu? Mestilah amal yang baik kan. Ya Allah izin untuk menemani kita. Amal yang akan menjadikan kubur kita yang gelap itu terang, ya. Amalan yang akan menjadikan kubur kita yang sempit itu lapang. Amalan yang akan menjadikan kesepian kita itu terubat. Amalan yang Allahu Akbar. Bayangkanlah kan, kata kubur tu, astagfirullahalazim, lubang yang sempit, yang sunyi sepi, tak ada benda kan. Aduh, jadi amalan macam mana yang dapat menghiburkan kita, yang menyenangkan kita? Sudah tentu amalan yang baik. Amalan yang baik. Ya, jadi amalan yang baik yang kita telah lakukan
sepanjang hayat kita. Jadi apa amalan yang baik itu? Amal soleh. Amal soleh makna amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita lakukan dengan cara yang betul sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas. Sebab kalau kita buat amalan tak ikut apa yang Nabi ajar, tak diterima. Ataupun kita buat betul dengan cara yang diajar oleh Nabi tapi tak ikhlas, tak terima juga. Jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah memenuhi dua syarat ni, iaitu amalan itu betul, tidak bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana riak, mengharapkan pujian orang, mengharapkan ganjaran dunia, ataupun buat kerana lain daripada nak dapat redha Allah lah. Semuanya itu sia-sia, tak akan menemani kita dalam kubur, malah akan membebankan kita. Jadi maknanya ini, sebab itulah diletakkan dalam bab mujahadah ni, supaya kita bersungguh-sungguh melakukan amal yang baik, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu saja satu-satunya yang kita boleh harapkan menemani kita dalam kubur. Menemani kita apabila kita dah jadi mayat. Dan menjadi mayat ini suatu yang pasti, kita tak boleh lari. Kata aku tak naklah jadi mayat, tak boleh kan? Allah dah tentukan dah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini akan rasa mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah cakapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, innaka mayyitun, kamu kan jadi mayat, wa innahum mayyitun, mereka pun akan jadi mayat juga. Jadi tak ada seorang pun yang boleh lepas daripada jadi mayat. Jadi bila jadi mayat ni, kita tak boleh harapkan sesiapa menemani kita. Keluarga ramai macam mana pun, anak sampai 20 orang, tak ada seorang pun yang boleh temani kita. Kan, kalau orang lelaki ada isteri 4 orang, ada kata dia cukup kota ada 4 orang, tak ada daripada 4 orang ni yang boleh temani dia. Jadi tidak ada sesiapa pun yang boleh menemani. Harta, banyak mana pun harta, satu dunia ni, kan, satu dunia ni milik dia kan. Ada simpanan kat bank sana, bank sini, bank sana, macam-macam ya. Tak boleh juga menemaninya. Walaupun harta tu halal pun, apalagi kalau haram, lagilah teruk kan. Kalau diambil dengan cara rasuah ke, salah guna kuasa ke, sogok sana ke, sogok sini, lagilah tak boleh diharap. Alangkan harta yang diperolehi dengan cara yang halal pun tak boleh diharap untuk menemani. Jadi apalagi kalau yang haram, lagilah membebankan. Jadi semuanya tak berguna. Bukanlah kata kita jangan bina keluarga, bukan. Kan, sebab membina keluarga itu jugalah sebahagian daripada amalan yang akan bermanfaat kepada kita. Kan, misalnya kalau suami melayan isteri dengan baik, maka dicatat sebagai amal soleh juga tu. Jadi teman tu dalam kubur tu. Kan, suami memberi nafkah kepada isteri dengan cara yang ma'ruf, itu pun ditulis sebagai sedekah. Itu pun pahala. Jadi bukanlah maknanya kita tidak boleh bina keluarga sebab kita kata keluarga ramai pun tak guna, tak boleh jadi teman. Bukan. Amalan-amalan kita, termasuklah kita melayan keluarga kita, kita didik anak-anak kita, kita berbuat baik kepada ibu bapa kita, kita berbuat baik kepada saudara mara kita, zawil qurba, kepada jiran-jiran kita. Semuanya itu adalah amalan-amalan yang akan menjadi teman juga kita. Walaupun keluarga tu dia tak duduk bersama kita, tapi bagaimana kita melayani keluarga kita akan menjadi teman, amalan yang menemani kita dalam kubur.
Begitu juga harta. Memang harta tidak akan tunggu kita dalam kubur. Tetapi usaha kita mendapat harta yang halal tu, itu pun dapat pahala. Kan? Bekerja untuk mencari sumber pendapatan yang halal supaya kita dapat menjamin ahli keluarga kita tak fakir, tak miskin, tak meminta-minta, tidak terjebak dalam amalan yang haram. Semuanya itu adalah sebahagian daripada jihad. Akan dapat pahala juga, kira amalan juga. Amalan itu pun akan menemani kita walaupun harta tu tak duduk dengan kita. Tapi usaha mendapat harta tu adalah ibadah juga. Uh, Amalan yang akan menemani kita juga. Jadi tu kita jangan salah faham ya. Kalau kata keluarga tak ikut bersama, harta tak ikut bersama, maka kita tolak semua. Tak usah bina keluarga, tak usah cari harta. Bukan. Tapi maknanya cari harta dengan cara yang betul, dengan halal. Kemudian bila dia dapat harta, gunakan harta itu dengan cara yang betul juga. Ya. Beri nafkah kepada orang yang kita wajib beri nafkah dengan cara yang makruf. Kemudian tunaikan hak harta, keluarkan zakat dengan sempurna. Kemudian beri sedekah. Jadi semuanya itu, amalan-amalan itulah yang akan dicatat dan akan bersama dengan kita dalam kubur. Jadi itu amalan yang kita dah buat sepanjang hayat kita. Amalan-amalan itu akan kekal menemani kita dalam kubur. Dan selain daripada amalan yang kita dah buat ni, ada lagi amalan yang kesan daripada amalan yang kita dah buat. Kita tak boleh nak beramal dah masuk dalam kubur ni. Yang akan kekal bersama kita amalan, pahala amalan yang kita dah buat. Tapi selain daripada pahala amalan yang kita dah buat ni, akan ada lagi tambahan pahala. Tambahan pahala kesan daripada apa yang kita dah buat ni. Inilah kita balik kepada hadis yang lain yang Nabi kata, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali daripada 3 perkara. 3 juga. Apa dia? Iaitu sedekah jariah. Itu harta tadi, banyak guna harta ni kan. Jadi daripada harta yang kita kumpul kat dunia ini, sebahagiannya kita sedekah. Tapi sedekah apa? Dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang harta yang terus dimanfaatkan. Contoh wakaf lah kan. Jadi sedekah jariah ni kita sedekahkan harta yang boleh dimanfaatkan secara berterusan. Macam kita sedekah makanan tu, orang makan habis lah sekali tu kan. Tapi kalau yang dipanggil sedekah jariah ni, contoh yang jelasnya kita wakaf lah. Macam kita beli, katalah tafsir. Kan katalah tafsir Fizilal Quran. Ada berapa jilid lah. Katalah ada 11 jilid. Kita beli tafsir ni 11 jilid, maka kita wakafkan di sebuah sekolah ke, di perpustakaan ke, perpustakaan bergerak mana-manalah ya. Kita beli tafsir Quran 11 jilid, kita wakafkan di perpustakaan sebuah sekolah. Tu contoh. Jadi selagi orang baca tafsir yang kita wakaf tu, jadi kita akan terus dapat pahala. Jadi kita dalam kubur, kita akan dapat tambahan pahala. Terus kredit berterusan. Hari ni dikreditkan sebab ada orang baca tafsir. Jadi makin banyak kita tinggalkan harta sedekah jariah ni, makin hari-hari lah akan sampai tambahan simpanan kita, teman kita ni. Asalnya yang teman kita katalah amalan berapa, satu gedungnya, satu gedung amalan yang menemani kita. Kemudian tiap-tiap hari duk sampai bergedung-gedung. Sebab apa? Sebab
banyak sedekah jariah yang kita tinggalkan. Kita apa ni, sedekah orang bina masjid sana. Setiap kali orang nak pergi semayang, Masya Allah, setiap kali orang pergi semayang dapat pahala kat kita. Sampai. Itu kalau kita sedekah masjid, walaupun hanya mungkin sekeping batu yang kita sedekah tu. Sebab kalau tak cukup sekeping batu pun tak tegak masjid tu kan. Tak kira lah banyak mana. Jadi kita akan sampai pahala sebanyak yang kita infak tu lah. Masjid ke apa ni, jalan raya kan. Kata orang nak masuk kampung kita tu, sebelum ni jalan berseluk je kan. Budak-budak balik sekolah kasutnya kotor je kalau hujan, kan. Kalau lalu motor, kita duduk berjalan habis merecik dekat kain kita. Kita pun dengan duit yang ada pada kita, kita bina jalan yang baik, jalan bertar ke. Orang senang nak lalu jalan tu, nak keluar ke pekan ke, nak budak-budak nak pergi sekolah ke, orang nak pergi masjid ke, lalu jalan yang kita bina berapa kilometer katalah 5 kilometer, kita infakkan duit kita untuk bina jalan raya. Masya Allah, setiap kali orang lalu lalang, nak pergi pasar, nak pergi ke bandar, nak pergi sekolah, nak pergi masjid, nak ziarah sahabat, setiap kali dia lalu lalang tu sampai pahala. Tu sampai. Itu dipanggil sedekah jariah. Tak kiralah apa saja yang kita infakkan, di mana manfaatnya berterusan. Itu satu kan, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu ni mungkin ilmu yang kita pernah ajar. Tu kata Allahu Akbar ya. Kalau ada anak tu, maknanya daripada kecil mak ayah ajar anak baca Al-Fatihah. Anak belum pandai apa lagi, mula-mula tak hantar sekolah, tak hantar tadika lagi, mak dah ajar anak baca Al-Fatihah. Subhanallah. Kan Al-Fatihah ni ayat yang dibaca oleh setiap orang dalam sehari sekurang-kurangnya 17 kali sehari. Jadi anak kita belajar Fatihah daripada kita. Jadi anak kita setiap kali solat baca Fatihah, sampai pahala kat kita. Setiap kali dia solat baca Fatihah, solat subuh 2 kali baca Fatihah, solat zuhur 4 kali baca Fatihah. Jadi setiap kali anak baca Fatihah, sampai pahala dalam kubur, sampai pahala kepada mak dalam kubur, sampai pahala kepada ayah dalam kubur. Jadi paling kurang, kalau tak pandai nak ajar Quran ke anak tu, ajar baca Fatihah. Tu pun dah cukup, insya-Allah dah cukup banyak dah pahala, sebab hari-hari dia akan baca Fatihah dalam solatnya. Allahu Akbar. Apalagi kalau ajar satu Quran, lagilah hebat kan. Jadi paling tidak jangan miss. Jangan miss. Jangan harap nanti hantar anak tadika baru dia belajar Fatihah ke apa. Ambil rebut peluang ni. Ajar dia dulu sampai dia pandai baca Fatihah ni sebelum dia masuk tempat lain. Biar dia hafal Fatihah dari talaki daripada mak dia sendiri, talaki daripada ayah dia sendiri. Nanti setiap kali anak baca Fatihah tu akan sampai pahala kepada mak dan ayah. Ini termasuk ilmu yang dimanfaatkan. Itu baru kira ajar baca Fatihah. Lain-lain lagi, Masya Allah ya. Jadi maknanya Allah kurniakan anak ni, subhanallah, peluang untuk kita taburkan ilmu yang bermanfaat. Apa saja ilmu yang bermanfaat ni kita ajar pada anak-anak kita, insya-Allah akan sampai pahala pada kita. Itu baru kalau kita ajar anak seorang. Jadi apa lagi orang yang jadi guru, jadi cikgu, jadi pensyarah, jadi profesor, banyak ilmu yang ditaburkan, subhanallah. Kan? Setiap kali ilmu yang kita tinggalkan diamalkan oleh orang lain, kemudian mereka kembangkan pula ilmu tu, subhanallah ya. Dan tengok Imam An-Nawawi ni kan, kita sedang baca kitab yang dia susun, Riyadhus Salihin. Jadi kita duk baca kitab dia ni, duk sampai pahala kepadanya dalam kubur dia. Sebab kita ambil manfaat daripada
apa yang beliau dah susun. Dan beliau ni pun susun bukan apa yang dia reka kan. Dia petik daripada apa yang dah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dia petik daripada apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita baca satu hadis ni, Imam Nawawi dapat pahala, Imam Bukhari dapat pahala, Imam Muslim dapat pahala, Ibnu Mas'ud dapat pahala. Dan daripada Imam Bukhari nak sampai kepada Ibnu Mas'ud tu dah berapa lapis sanad. Setiap orang yang menyampaikan ni, walaupun namanya tak tercatat, walaupun namanya kita tak sebut, tapi dia tercatatlah dalam kitab Imam Bukhari tu. Walaupun kita tak sebut nama-nama mereka, mereka semua dapat pahala. Kemudian siapa yang mencetak buku ni, Masya Allah, ya, siapa yang mengeluarkan belanja untuk mencetak kitab ni, mereka akan dapat pahala dengan sebab kita membaca ni. Subhanallah. Ini termasuk dalam ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kena ada, kita tinggalkan ilmu yang dimanfaatkan ni. Itu yang kedua, yang akan menyambung, menambah pahala kepada kita dalam kubur. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Itu khusus doa anak soleh. Jadi antara tanda anak soleh ni, dia doakan mak ayah dia lah. Kan. Jadi orang kata kalau anak tak soleh dia tak doa lah kan. Dia macam mana kita nak dapat doa dia, sebab dia tak soleh, dia tak akan doa lah. Jadi bila anak yang soleh tu, insya-Allah dia akan doakan mak ayah dia. Jadi sebenarnya mak ayah ni, dia memerlukan anak lebih daripada anak memerlukan mak. Tu tak? Jadi kita bayangkan, anak lahir ke dunia ini tak pandai apa-apa. Tak ada selai kain kan. Tak pandai apa-apa. Nak makan tak pandai. Kena ada orang suap. Kalau buang najis pun, kencing, berak ke, kena ada orang tolong. Siapa yang tolong? Mak ayah lah. Tapi kalau mak ayah tak tolong, mak ayah tak ada, mesti ada orang yang tolong. Itu maksudnya. Anak memang dia perlukan mak ayah. Tapi mak ayah perlukan anak lebih daripada anak perlukan mak ayah. Bila? Iaitu ketika mak ayah dah jadi mayat dalam kubur tu. Dia sangat mengharapkan doa anaknya. Kan, jadi anak yang soleh ini sudah tentu lahir daripada didikan mak ayahnya. Jadi maknanya mak ayah kalau dikurniakan anak tu, janganlah hanya fikir nak besarkan anak supaya anak menjadi manusia yang baik di dunia ni sahaja, ya, dapat membantu mak ayah ke apa, menjadi anak yang kaya ke, anak yang berpangkat ke, yang berjaya ke apa. Bukan sekadar itu, tapi lebih daripada itu adalah kerana mak ayah mengharapkan doa anak-anak ketika mak ayah sudah jadi mayat. Kan? Jadi doa anak yang soleh itu antara perkara yang Nabi sebut akan meneruskan, akan memberi sumbangan pahala yang berterusan kepada mak ayah. Jadi bila mak ayah dah meninggal, dia tak boleh beramal apa-apa dah. Jadi akan menemaninya dalam kubur ialah amalan yang telah dilakukan semasa hayatnya dan juga tambahan amalan daripada 3 sumber, iaitu sedekah jariah yang dia telah sedekah semasa hayat dia, ilmu yang bermanfaat ketika yang dia telah ajar sepanjang hayatnya, dan doa anak-anaknya yang soleh, insya-Allah. Okey. Jadi inilah perlu kepada mujahadah, ya, usaha yang bersungguh-sungguh, usaha yang berterusan, usaha yang tak kenal penat dan bosan, insya-Allah. Jadi hadis ini juga muttafaq alaih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ingat hadis tu, akan mengikuti mayat
3 perkara, uh, keluarga, harta dan amal. Kemudian 2 akan balik, tinggal 1. Apa yang akan balik? Keluarga, harta balik. Dan akan tinggal bersama mayat ialah amalan. Jadi banyakkanlah amalan. Sama ada amalan yang orang kata amalan yang apa, dengan menggunakan saluran keluarga yang Allah dah bagi itu, ataupun amalan dengan menggunakan harta yang Allah dah bagi. Semuanya itu insya-Allah bermanfaat untuk kita. Tapi jangan abaikan yang paling utama adalah amalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Ikhlaskan niat dan betulkan amalan kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan terpedaya dengan kata amalan-amalan yang kalau tidak bersumberkan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam sekarang kan, ada orang dakwa mimpi jumpa Tok Syekh tu lah, mimpi jumpa Tok Guru ni lah, mimpi, hatta kata mimpi jumpa Nabi pun ya kita tak boleh ikut kan. Jadi mimpi tu bukan sumber ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap orang dakwa dia jumpa Nabi dan Nabi ajar, makna kata kelang kabut lah agama ni kan. Nak kata mana hak benar. Malam ni Tok Syekh tu kata dia jumpa Nabi, Nabi ajar ni. Esok pula Tok Syekh lain kata dia jumpa Nabi, Nabi ajar ni. Jadi Tok Syekh mana yang betul ni? A ke B? Jadi yang penting kita pegang kepada yang asal lah. Ya, Nabi dah tinggalkan kepada kita Al-Quran. Dan Nabi tinggalkan kepada kita As-Sunnah yang telah diusahakan oleh ulama kita yang terdahulu dengan kaedah-kaedah, dengan disiplin yang amat ketat untuk memastikan setiap apa yang diriwayatkan itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Saya nak tengok ada tak soalan ni? Tak ada nampaknya. Okey. Kita sambung hadis yang ke-11, ya. Hadis yang ke-11. Ada bin Mas'ud. Bin Mas'ud lagi. Tengoklah tu kan. Masya-Allah. Rajin, ya. Dia ni kira ulama sahabat lah ni kan. Ibn Mas'ud. Dan dia ni antara yang awal memeluk Islam. Ibn Mas'ud ni. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu zalik. Rawahul Bukhari. Ini Bukhari saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, syurga. Jannah ni syurga, ya. Aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Bayangkan, Nabi kata syurga tu lebih hampir kepada kamu, kepada salah seorang kamu, min syiraki na'lih, daripada tali kasut. Syiraki na'lih ni, dia kata ni tempat kita letak kaki. Kalau kita tengok gambar kan, kita pakai kasut kan, dia bukan tali hak ikat tu. Macam pakai, kalau senang nak bayangkan, selepas Jepun lah. Lepas Jepun kan, tempat yang kita letak celah ibu jari tu. Itu dipanggil syirak na'lih. Jadi maknanya kita kan, kalau kita nak pakai kasut ke slipper ke, dia mesti ada tempat sangkut. Kata ada tempat sangkut tu, tercabut lah kaki kita, tak lekat lah kasut tu. Jadi betapa dekatnya syirak tu dengan kaki kita. Jadi Nabi kata syurga lebih dekat lagi daripada tu. Apa bandingan yang Nabi nak cakap ni, ya? Kan?
Wan naru mislu zalik. Dan neraka pun seperti itu juga. Jadi maknanya kalau kita berjalan tu, kita mesti sangkutkan kaki kita tu dekat syirok tu, dekat tali tu. Tali ke apa kita panggil tali lah, senang kan. Sebab apa? Sebab saya kan nak kata tali kasut, saya takut orang terfikir yang kita ikat tali-tali tu kan. Tu jadi tapi dia lebih asas daripada yang tali tu lah. Dia panggil syirakun ali. Jadi maknanya kalau kita nak berjalan je, kita kena pakai kasut atau selipar. Jadi bila kita pakai selipar atau kasut tu, mesti ada sesuatu yang menjadikan selipar itu lekat kat kaki kita. Jadi apa yang Nabi nak cuba sampaikan dalam huraian dia, yang nak cerita, dikata dalam hadis ni menunjukkan bahawa sebagaimana tali kasut tu, dia apa? Dia kita perlukan untuk berjalan. Bila kita berjalan, kita akan sangkutkan kaki kita dekat tu. Jadi begitu jugalah dia kata syurga ni, kita ketaatan kita akan bawa kita ke syurga. Apa nak cakap? Maknanya kalau kita berjalan, kita sangkutkan kaki dekat syirak tu, maka kita boleh melangkah dengan betul. Jadi setiap langkah kita tu boleh jadi membawa kita ke syurga, boleh jadi membawa kita ke neraka. Faham tak maksud dia? Jadi sebab apa? Sebab kita berjalan ni, kita tak boleh lari dah. Sama ada kita berjalan ke arah kebaikan, kita berjalan melakukan kebaikan, ke arah kebaikan, melakukan kebaikan, mentaati perintah Allah dan Rasul, atau sebaliknya, kita berjalan ke arah keburukan, berjalan untuk melakukan keburukan, ataupun berjalan dengan cara maksiat kepada Allah dan Rasul. Tak ada orang kata apa? Tak ada saja-saja kan. Dia mesti sama ada ke sini atau ke sini, sana ke sini. Jadi itu macam itulah. Maknanya apa saja yang kita buat tu, dia boleh membawa kita sama ada ke neraka, na'udzubillah, atau ke syurga. Jadi tu Nabi nak cerita, berhati-hati bila nak berjalan tu. Bila berhati-hati bila nak melangkah tu. Macam kita bila sarung kasut je, kan, sarung kasut je, dia boleh menjadi sebab untuk kita ke syurga atau ke neraka. Jadi dalam huraian ni dia kata, sebab kita pun tak tahu amalan mana yang Allah terima. Mungkin benda tu sangat sikit, kita tak perasan. Sebab sebagaimana dalam satu hadis, kadang dia kata kita bercakap dengan satu perkataan yang kita buat tak endah pun, kita tak, orang kata apa, tak ambil pok pun kan. Kita bercakap dengan sesuatu perkataan, tapi kita tak beri perhatian pun perkataan yang kita nak ungkapkan tu. Tapi rupa-rupanya satu perkataan itu akan menyebabkan kita terjunam ke dalam neraka lebih daripada 70 tahun, na'udzubillah. Jadi sebab itu dia bawa hadis ni untuk mengingatkan kita supaya bermujahadah. Bermujahadah dengan erti kata memberi perhatian setiap perkataan, setiap langkah, setiap amalan, supaya dia tidak menjadi penyebab kepada kita tergelincir ke dalam neraka, na'udzubillah. Tapi seboleh-bolehnya biarlah setiap amalan, setiap perkataan, setiap langkah itu menjadi sebab yang membawa kita ke syurga. Jadi sebab itu Nabi kata syurga itu lebih dekat dengan salah seorang kamu daripada syirak na'lih, iaitu tali kasut dia. Jadi maknanya bila seolah-olahnya Nabi nak beri gambaran, masuk je
Kaki tu dalam kasut. Ya, kaki tersarung kasut je. Ni pastikan ni. Pastikan melangkah tu menuju ke mana. Pastikan langkah tu menuju ke mana. Dia tak susah sebenarnya. Kan? Dengan apa? Kita sentiasa betulkan niat. Betulkan hala tuju. Betulkan cara amalan kita. Betulkan tindakan kita. InsyaAllah dia akan membawa kita ke syurga, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan tapi kalau kita tak mujahadah, maknanya kita tak ambil, orang kata tak beri perhatian kan. Lantak je kan. Ikut je. Jadi takut-takut ya, tanpa kita sedari langkah itu akan, na'udzubillah, mengheret kita ke neraka. Sebab tu Nabi kata wanaru mislu zalik. Neraka pun begitu juga. Ya, lebih hampir. Daripada syirak na'lih ni. Ya. Okey. Jadi tu hari ini kita baca hadis 3. Okey. Jadi saya nak tengok kalau ada soalan. Nampaknya belum ada soalan. Jadi sepatutnya kita kuliah kita ni sampai 11.30 ya. Tapi saya sebenarnya kurang sihat sikit. Saya rasa cukuplah dulu 1 jam saya borak-borak ni dengan 3 hadis ya, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Anas dan juga daripada Ibnu Mas'ud. Jadi saya tengok soalan pun tak ada. Jadi saya mohon maaf ya, tak dapat nak teruskan sampai ke pukul 11.30. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa saya kongsikan ini dapat menyentuh hati saya sendiri, memberikan keinsafan kepada sahabat-sahabat yang mendengar. Kiranya ada kebaikan, maka silalah kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan pahala buat kita semua dan pelihara amal kita agar kita mati dalam keadaan Allah redha, insya-Allah ya. Minta maaf ya, Muslimat Masjid Batu 16 ya, saya tak dapat nak sambung sehingga 11.30 sebab ada masalah kesihatan sikit pagi ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi pada sesi akan datang jika usia masih dipanjangkan. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jumpa lagi.